منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-17. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Rawahu Tirmizi wa qala hadha hadis hasan gharib. Bab man qara'a al-Qur'an fayas'alillahu bih. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ganjaran untuk seseorang yang membaca Al-Quran dengan kuat ialah seperti ganjaran seorang yang bersedekah secara terang-terangan, dan ganjaran untuk seseorang yang membaca Al-Quran dengan perlahan adalah seperti ganjaran orang yang bersedekah secara sembunyi. Tirmizi. Keterangan, ganjaran membaca Al-Quran dengan perlahan dapat diketahui daripada hadis ini. Ini adalah untuk keadaan kemungkinan adanya riak. Jika tidak ada kemungkinan riak dan tidak juga akan menyusahkan orang lain, maka berdasarkan satu hadis yang lain membaca Al-Quran dengan kuat adalah lebih afdal. Ini akan menjadi punca untuk menggalakkan orang lain juga membaca Al-Quran. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa law ra'aitani wa ana astami'u qira'atak al-barihah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Rawahu Muslim. Bab istihbab tahsinus saut bil Quran. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, semalam jika kamu nampak aku semasa aku mendengar bacaanmu dengan penuh perhatian, pasti kamu akan gembira. Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Riwayat Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir yang membicarakan tentang kelebihan Al-Quran. Hadis ke-17 riwayat daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir pernah ceritakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hijrah ke Madinah, ketika itu umur dia baru lebih kurang dalam 15 tahun. Dia merupakan antara para sahabat yang bila dengar Nabi hijrah ke Madinah, cepat-cepat dia datang jumpa Nabi dan bai'ah, mengatakan membuat janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir seorang qari Al-Quran. Juga mempunyai kehebatan, dia sudah ilmu faraid, dikenali dalam kalangan sahabat. Dia juga merupakan penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut hadis, ulama menyebutkan bahawa Uqbah bin Amir ni dia meriwayatkan sekitar 55 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hebat, dia meninggal ketika tahun 58 Hijrah, lebih kurang umur dalam 70 lebih. Uqbah bin Amir. Dalam hadis ini Uqbah dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi kata apa? Al-jahiru bil Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, dengan suara yang didengari oleh orang sekeliling dia, suara yang kuat. Kal jahiri bis sadaqah. Bila baca Quran kuat tu seperti dia bersedekah dalam keadaan terang-terangan. Sebab itu ada hadis yang menyebutkan bila kita sedekah tu nak ada jenis bersembunyi-sembunyi dan sebagainya. Jadi kalau baca Quran kuat tu seumpama
kita bersedekah terang-terang macam tunjuk dekat orang begitu. Wal musirru bil Quran, dan bagi orang yang membaca Al-Quran dalam dengan menggunakan suara yang perlahan, kata Nabi, kal musirru bis sadaqah, seperti mana dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi ya. Jadi kita dapat faham daripada hadis Nabi ini, dia ada masing-masing dari kelebihan. Kelebihan kalau kita baca Quran dengan kuat ni, dia akan memberikan semangat pada orang lain untuk baca Quran satu. Tapi dalam waktu yang sama ada juga hadis Nabi SAW yang Nabi melarang sekiranya kita membaca Al-Quran itu terlalu kuat sehingga mengganggu rakan-rakan yang lain. Pernah Nabi berada dekat rumah Nabi dengar sahabat sebelah rumah Nabi tu Masjid Nabawi, Nabi dengar ada sahabat yang baca kuat sehingga Nabi dia selak tabir dan dia tengok dalam masjid, dia tengok siapa yang baca kuat sangat tu. Dia tengok kuat dia baca Quran, dan Nabi dia pesan jangan kuat sangat sebab kawan-kawan yang lain pun nak berzikir. Ada juga yang sedemikian. Kalau sampai peringkat mengganggu itu tidak dianjurkan, tapi sekadar kuat biasa. Ada hadis lain yang disebutkan para sahabat ni apabila waktu malam mereka ni dekat rumah masing-masing, dia akan membaca Al-Quran. Sehingga ada sahabat-sahabat yang pergi mengintip rumah Nabi baca Quran, Sayyidina Abu Bakar baca Quran, dengar. Maksudnya bacaan para sahabat ni didengari, bukan baca slow-slow, seorang-seorang dengar, tak. Maksudnya kalau ada orang lalu dekat orang dengar. Jadi subjektif, kuat slow ni bunyi tu dia subjektif. Kita bergantung kepada suasana keadaan yang sesuai. Kalau kita seorang-seorang, kita bacalah kuat, kan. Kalau macam nampak ganggu orang lain, orang tak selesa, maka kita perlahankan bacaan ya. Okey. Itu adab membaca Quran, gambaran yang diberikan seperti sedekah dalam keadaan terang-terangan dan sedekah sembunyi. Kemudian hadis seterusnya diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang diberikan anugerah oleh Allah dengan suara yang sangat sedap. Dalam hadis ini kata Abu Musa, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap kepadanya. Rasulullah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa Asy'ari ini, kata, "Lau ra'aitani, sekiranya engkau melihat aku, wa ana astami'u qira'ataka al-bariha." Kata Abu Musa, dia kata, Nabi bagi tahu dia, kalaulah kau tahu semalam, bukan hari ini, kata Abu Musa. Nabi dia kata kepada Abu Musa, kalau kau tahulah semalam bagaimana aku mendengar bacaan kau, kalau kau dapat tahulah semalam tu macam mana aku sangat prihatin terhadap apa yang kau baca, memberikan perhatian sepenuh kepada bacaan kau, pasti kau akan gembira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dia cerita selepas sehari. Maksudnya satu hari, katakan hari ini hari Rabu. Hari Rabu ni Nabi dia sebut ni contoh jelah. Contohnya katakan hari Rabu tu Nabi dia kata kalaulah semalam, maksudnya semalam yang Abi Musa dia membaca Quran, sedangkan masa semalam tu Nabi Musa dibaca, masa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberi perhatian kepada apa yang Abu Musa bacakan semalam. Maka hari besok tu baru Nabi jumpa dengan Abu Musa, dia kata, semalam kau punya bacaan mantap gila. Kalau bahasa kita sekarang ni lah kan, gitu, kau punya bacaan semalam memang best gila, dia kata, mantap, dia kata kan. Nabi puji Abu Musa. Apa kata Nabi? Dia kata, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kata Nabi, sungguhnya engkau wahai Musa, Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan mizmar ni maksud dia seruling daripada seruling ahli Daud, Nabi Allah Daud alaihissalam. Seruling ni memberi maksud dia punya kotak suara, dia punya kotak suara lah, bunyi suara yang sedap. Sungguhnya engkau ni Abu Musa, Allah telah anugerahkan suara yang merdu sebagaimana Allah berikan kemerduan suara kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ni Allah Ta'ala berikan kelebihan suara, kemerduan dia tu terlalu banyak. Sebab dia kata laqad utita mizmaran.
Mizmara ni satu je. Maksudnya merdu suara tu dia ada banyak kategori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kategori. Kamu Nabi Musa, Allah Ta'ala bagi baru satu kategori je. Daripada min mazamir ahli Daud. Daripada banyaknya merdu suara Nabi Allah Daud AS. Kita tak dengar suara Nabi Daud. Kalau Nabi Daud tu dia punya merdu tu lagi banyak kategori dia. Kau ni Nabi Musa hanya dapat satu kategori je. Yang Allah anugerahkan. InsyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni, kita nampaklah kelebihan membaca Al-Quran ni. Boleh, Quran tu boleh dibaca dengan suara yang jahar, suara yang kuat, tengok keadaan kesesuaian. Contoh ni seperti sedekah, kata Nabi SAW. Dan bila kita ni ada suara yang bagus, bila Allah anugerahkan kita ni suara yang elok bunyinya, bacaan yang bagus, maka kita perlu baca dengan suara yang boleh didengari oleh rakan-rakan kita. Untuk apa? Untuk memberi semangat kepada rakan-rakan kita membaca Al-Quran. Ini yang berlaku dalam hadis Abi Musa Asy'ari. Bila dibaca dengan suara yang kuat, sahabat dengar, Nabi dengar dengan suara yang lunak, yang merdu, memberi semangat kepada rakan-rakan yang lain untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah kita fahami, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah.